Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, bitammimu bi khair ya karim. Alhamdulillah, pada malam ni kita jumpa lagi dalam sesi live Uncle. Sufyan Ismail merupakan pengamal perundangan syariah untuk kita sharingkan bersama kita punya isu-isu di mahkamah syariah ataupun ilmu-ilmu mengenai perundangan syariah terhadap semua umat Islam yang berada di Malaysia maupun berada di luar Malaysia. So semalam kita punya live tu tentang kita cerita tentang wali enggan dan wali hakim. So pada malam ini kita akan membincangkan isu syariah yang lain pula. So sambil-sambil tu kita akan menjawab segala persoalan syariah di mahkamah syariah kepada semua viewer ataupun followers Uncle yang berada di media sosial untuk pencerahan supaya soal jawab ni memberi manfaat kepada orang yang lain lah terutamanya kan, sebab banyak yang masih tidak memahami apakah prosedur di mahkamah syariah, di mana perlu memfailkan kes di mahkamah syariah. Sebab banyak lagi orang keliru di antara pejabat agama apa fungsi dia, mahkamah syariah apa fungsi dia. So kita akan discuss benda ni. So insyaAllah malam ni Uncle mau kita akan membincangkan isu syariah yang lain, terutamanya dalam kes nikah kampung ataupun orang cakap nikah yang tidak berdaftar. Kenapa Uncle mau share dengan isu seperti begini? Sebab ramai yang terjebak di dalam insiden nikah secara kampung. Orang Sabah panggil nikah kampung ni nikah yang bukan di pejabat agama lah. Yang pakai imam pun imam, orang cakap imam kampung-kampung, imam masjid lah, imam surau lah, janji dia cakap dapat nikah. Isu di sini, adakah nikah itu sah ataupun tidak? Kalau tidak sah, apa perlu buat? Kalau contoh nikah ni sah dari segi hukum syarak, apa perlu dilakukan? Itu isu yang kita mau sharekan di dalam live Uncle pada malam ni. Okey. Sebelum tu, macam biasa Uncle mau tanya sama Uncle punya follower, sama ada suara Uncle jelas ke tidak, clear ke tidak, gagar-gagar kah, kan? So tolong komen. Okey, kita ada Miss Udinor. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Kita ada Zubida. Waalaikumsalam. Hai juga. Okey, hai Uncle, hai. Kita ada siapa? Auni Safia. Waalaikumsalam. Kita ada Mr. Andinor. Mau tanya Bang Uncle. Okey. Mana-mana orang yang mau tanya tu silakan, tiada masalah. Terus saja bertanya. Okey. Okey. Sementara Uncle tunggu soalan, boleh bagi tahu Uncle punya suara clear, mungkin boleh bagi tahu daripada negeri mana, daerah mana. Kita ada Kak Long Iza. Dengar jelas ke jelak ni? Clear. Eva cakap clear. Clear dari mana? Mr. Udinor. Kalau kahwin dengan lelaki India tapi dia sudah berkahwin di kampung. Okey? Tiada masalah. Whatever kamu nikah, isu dia apa? Okey? Beritahu Uncle daripada negeri mana. Mungkin kalau orang Sabah daripada daerah mana. Uncle mau pastikan dulu sebelum kita cakap panjang-panjang. Kita mau make sure juga kita punya suara Uncle ni jelas ke tidak. Okey. So tolong komen dulu yang sudah di dalam talian. Kita ada Yusniza Yun. Thank you. Waalaikumsalam Yus. So Puan Yus, suara Uncle clear kah? Kita ada Mat Dina Bayoy. Waalaikumsalam Uncle. Selamat malam juga. Okey, si Imz Ikram Shah.
jelas. Daripada negeri mana tu yang cakap jelas tu? Okey. Selangor, Faiza cakap okey. Tawau hadir, thank you. Kita ada si Kanshana. Waalaikumsalam. KK, jelas sangat. Okey. Selangor kan yang cakap jelasnya. Sekejap, Uncle cek dulu. Di Pinampang. Okey, thank you orang Pinampang hadir. Okey. Okey, jelas. Saya dari Putrajaya Telipuk. Okey, okey, Putrajaya. Okey. Uncle mau dengar komen daripada luar daripada negeri Sabah. Suara Uncle okey ke tidak? Kilang Gelas Selangor. Okey, kalau Selangor cakap jelas. Salam dari Sarawak. Thank you. Orang Sarawak. Waalaikumsalam. So, Uncle rasa jelas lah kan. Suara Uncle tidak putus-putus. Dari Semporna. Thank you orang Semporna. Okey, Selangor lagi. Siapa yang dari Selangor nih? Kita ada si Auni Syafia, Pahang. Loli Cosmetics. Apa nih? Cosmetic Sauce Official ke? Okey. Alright, kalau Pahang cakap jelas, Selangor pun cakap jelas. Okey. So, yang di Sabah bagian Semporna pun cakap jelas. So, Uncle Angka anggap suara Uncle clear. Kita ada dari Labuan, Hani Keti, thank you. Tamparuli hadir. Oh, Tamparuli, Eva. Okey. Alright. Isu kita malam ni pasal nikah kampung. Sebab baru-baru ni Uncle selalu kena hubungi dari berbagai prospek klien. Dorang nikah kampung disebabkan oleh keadaan PKP. Ini dia punya isu lah. Ada yang kontak Uncle nikah kampung bukan pasal PKP pun. Ada juga ramai yang buat ni. So, okay. Isu yang Uncle mau share ni, kebanyakan yang happen adalah nikah kampung kategori mu'alaf. Okay. Mana-mana mu'alaf. Okay, perempuan lah mu'alaf selalunya. Bila dia nikah kampung dengan lelaki lain, automatically pernikahannya tidak sah. Dengar baik-baik. Perempuan mu'alaf yang tiada saudara mara lelaki Islam, mungkin bapa, pakcik, adik-beradik, maka pernikahan dia, nikah kampung tu yang selalu pakai wali yang juru nikah. Imam yang kasih nikah, kami yang jadi wali. Pernikahan dia adalah tidak sah. Okey, faham? Banyak terjadi sehingga akan melahirkan beberapa orang anak. Okey. Jadi bila nikah kampung, maksudnya tiadalah sijil nikah. Bila mau buat dia punya sijil lahir surat beranak anak, anak automatically akan berbin atau berbintikan Abdullah di bawah section 10 karena tulis dalam surat beranak tu. So, isunya sekarang, apa tindakan yang perlu dilakukan? Okey, itu dia punya isu. Sudah terlanjur dengan nikah kampung. Orang mualaf ni pun kadang-kadang mengadu sama Uncle. Dia cakap, kasihanlah saya Uncle, manalah saya tahu rupanya cara perkahwinan tu tidak betul. Yes, memang kesian sebab dia tidak pengetahuan. So, dia ikut saja cakap dia punya husband. And then husband dia pula yang rock and roll. Main bedal sejak nikah, main tangkap muat. Tidak melalui prosedur yang betul. Jadi, kesan dia, anak yang lahir terpaksa tidak boleh berbinkan bapa kandungnya. Okey? Itu satu. Yang kedua, tiada sijil nikah. Apakah kesan atau consequences terhadap perkara ini? Orang yang nikah kampung. Bayangkan, isteri sudahlah mualaf. Tiada kerja, harapkan suami. Tiba-tiba husband dia meninggal. Macam yang baru PKP ni, mungkin COVID ke apa ke kan? Jika suami meninggal, dalam keadaan kamu ada anak yang kecil lagi, and then mengandunglah pula lagi, anak tu tidak dapat mewarisi apa-apa harta bapaknya. Dan kamu pula sebagai isteri tidak layak membuat
tuntutan apa-apa di mahkamah terhadap harta suaminya. Itulah dia punya kesan. Sebab apa? Kamu tidak ada sijil nikah. Okey. Itu kesan yang sangat mendalam. Tidak dapat tuntut nafkah, kamu pun isteri, apa-apa, pencen. Kalau suami kerja kerajaan, supposed be dapat pencen. So, isteri yang tidak berdaftar, dia tidak layak membuat tuntutan apa-apa. Itulah kesannya. So, mana-mana perempuan yang bakal mendirikan rumah tangga, pastikan kamu berdaftar di pejabat agama. Macam orang Sabah tu di Jahin lah. Mesti isi borang. Mesti melalui medical check-up yang cek HIV, pengesahan bujang. Mesti mau kursus pra-perkahwinan. Okay? Kalau benda yang uncle sebut ni tidak ada, so maksudnya kamu bernikah secara tidak berdaftar. So, jangan buat macam gitu. Jangan lagi bagi alasan sama uncle, saya tidak tahu apa-apa. Sekarang ni zaman orang cakap IT, maklumat di hujung jari. Okey, uncle nak mau bebel pula pasal yang telajak ni. Uncle mau sharing what should we do apabila kita sudah terjebak dalam nikah kampung. Apa perlu kita buat? First, kita perlu mengesahkan pernikahan tersebut. Terutamanya bagi mereka yang sudah ada anak hasil daripada perkahwinan tersebut. Okey? So, uncle sambung nanti ya. Uncle sudah bagi tahu tips dia adalah mendaftarkan atau mengesahkan pernikahan kampung itu di mahkamah syariah. Okey. Soalan Yusnizah Yun. Tu hari uncle pernah cakap mau saman pihak ketiga simpan saja sebab agak rumit, tapi baru-baru ni hangat kes artis. Saman pihak ketiga tu. Cuba komen uncle. Okay. Normally, kes tu siapa nama dia ni? Yusnizah. Kes jenayah ataupun yang melibatkan orang ketiga saman ini hanya ada di negeri Selangor. Enactment jenayah syariah terhadap kesalahan gangguan daripada orang ketiga cuma wujud setakat ini di Malaysia, cuma di Selangor. Untuk di negeri lain belum ada. That's my comment. So, mau cerita banyak pun susah. Sabah tiada enactment tersebut. Okay? Jadi, limited edition. Kalau mau, buka file dekat Selangor. Kebanyakan artis-artis memang buka file di Selangor. Sebab rumah dorang area Selangor, area Mahkamah Hulu Langat. Okey, itulah komen uncle. Saman ini bukan dibawa oleh klien, tapi dibawa oleh pendakwa syariah, di mana klien akan bagi tahu kepada pejabat agama, membuat aduan, dan aduan tersebut akan dipanjangkan kepada pendakwaan setelah cukup bukti. Dan barulah didakwa orang ketiga tersebut. Malangnya, Sabah belum ada enactment tersebut dan negeri-negeri lain. Iza Azahra. Assalamualaikum uncle. Salam dari Sempurna. Waalaikumsalam orang Sempurna. Okey, terima kasih info uncle. Okey, sama. Seterusnya, uncle mau jawab. Bolehkah buat BC dengan suami di Sabah yang si isteri di Australia? Kes naik mahkamah cerai. Boleh cuba. Okey, uncle mau baca dulu soalan ni dari Labuan. Saya Negeri Sembilan, uncle. Nak tanya, kalau si suami tak kasih nafkah anak selama 9 tahun, nak buat macam mana, uncle? Okey. Mana-mana anak yang di bawah 18 tahun, ibu dia boleh membuat satu tuntutan nafkah anak di mahkamah syariah berdekatan. Contohnya macam kamu tinggal di
Sandakan, kamu boleh buat tuntutan di Sandakan. Tinggal di Beaufort, boleh buat tuntutan di Beaufort. Orang yang di Selangor, boleh buat di Selangor. Mana-mana mahkamah yang berdekatan. Okey, dia ada dua isu kita boleh tuntut. Pertama, kita mesti tuntut nafkah anak semasa. Kita mau tahu berapakah kadar nafkah anak sebulan. Contohnya 1,000 kah, 500 kah. So, apabila mahkamah, kamu buat tuntutan mau minta 1,000, mahkamah luluskanlah, let's say. Kamu dapat buktikan melalui keperluan anak tersebut dengan membuktikan segala risit-risit dan bil-bil perbelanjaan. And then, mahkamah sudah mengeluarkan perintah terhadap nafkah anak. Dan seterusnya, apabila kamu sudah tahu, contohlah kamu sudah dapat diluluskan nafkah anak 1,000, kan sebelum-sebelum ni suami kamu 9 bulan tidak pernah bagi nafkah, kamu boleh menuntut tunggakan nafkah anak. So, 1,000 darab 9 bulan yang tidak pernah kena bagi, kamu boleh tuntut RM9,000 tunggakan nafkah. Faham ah? So, ada dua kes boleh dituntut di mahkamah di bawah nafkah anak. Satu, nafkah semasa. Satu lagi, nafkah tunggakan anak. So, buatlah tuntutan di mahkamah. Anda payah kecoh-kecoh bergaduh sama husband ataupun ex-husband. Sebab nafkah anak ni boleh dituntut di dalam perkahwinan maupun setelah berlakunya perceraian. Perlu ditanggung oleh si suami nafkah ini sehingga anak tersebut 18 tahun. Nanti ada lagi orang tanya, Uncle, macam mana anak tu masih belajar lah walaupun 19 tahun? Boleh minta lanjutkan nafkah anak sehingga anak itu 24 tahun. Janji masih dalam pengajian. Belajarlah. Degree kah, diploma kah, sijil, tak kisahlah. Yang penting sehingga 24 saja. So, macam mana pula Uncle kalau limpas 24 diambil PhD kah? Itu tidak sudah. Maximum is 24. Dia kira first degree lah. Okay? Itulah tindakan yang perlu diambil. Okay? Kita ada Kristina. Assalamualaikum Uncle. Waalaikumsalam. Kalau sudah ada surat nikah, macam mana nama anak-anak terdahulu Uncle? Sebab masa di hadapan di mahkamah syariah hari itu, kami dan tuan-tuan dari JAIS tidak ingat kasih nak sebut tolong status anak hari itu. Apalah ayat kau ni? Tidak jelas, tidak ingat kasih nak sebut tentang status anak. Yang terbuat hanya tentang status nikah saya dan suami dan nikah semula. Okey, Kristina. Status anak, dia boleh dibuat melalui nasab anak. Okey? Yang penting kamu ada buat pengesahan nikah tidak berdaftar tersebut. Bagi mereka yang sudah terlanjur baru nikah, yang itu tidak boleh buat apa-apa. Okey? Tapi kalau ada nikah kampung, okey, dan nikah kampung itu telah pun disahkan di mahkamah, walaupun pernikahan tersebut adalah pernikahan yang tidak sah, anak masih boleh dinasabkan kepada bapaknya sekiranya anak itu dia mengandung setelah perkahwinan itu. Tapi kalau dalam nikah pun sudah pregnant, anak itu tetap berbin dan berbintikan Abdullah. Minta Uncle terangkan and perjelaskan, isu suami kahwin kali kedua tanpa pengetahuan isteri pertama. Daftar pernikahan di mahkamah dengan menggunakan aset pendapatan si suami bahawasanya dia mampu dari segi nafkah zahir. Marah betul ni, ini mangsa kena kahwin madu ni, maupun batin. Iza Azahra. Okey. Mengenai mana-mana suami yang telah pun membuat perkahwinan senyap-senyap. Apa soalan dia? Dia nikah ni, dia bukan memerlukan dalam undang-undang, Uncle beritahu. Poligami tidak memerlukan kebenaran daripada isteri terdahulu ataupun isteri pertama kah, kedua kah, ketiga kah, kalau dia kahwin 4 lah. Dalam undang-undang, poligami cuma mewajibkan memaklumkan isteri pertama.
Ataupun kedua lah kalau dia kawin yang ketiga, dan ketiga lah kalau dia kawin yang keempat. Maksudnya ketiga-tiga itu perlu dimaklumkan melalui permohonan. Satu notis permohonan poligami si suami. Itu saja dia punya syarat. Mengenai kemampuan, apabila seorang suami dia mampu ataupun dia dapat meyakini pihak mahkamah mengenai kemampuannya di dalam menafkahi kedua istrinya, maka pihak mahkamah apabila berpuas hati dapat dibuktikan melalui dokumentasi ataupun saksi, maka permohonan poligami itu boleh diluluskan. Jadi dia ada dua isu dalam poligami ni. Satu baru buat permohonan mau kawin, satu lagi sudah kawin kampung and then dia mengesahkan, ataupun kawin Thailand mungkin. Okey, di dalam kes kawin Thailand ataupun kawin kampung ni, dia kira perkahwinannya kalau sah, sah lah. Kalau tidak sah, yang macam uncle cakap tadi, nikah kampung tu, yang mualaf tu memang tidak sah lah. Okey, tapi dorang mungkin akan diarahkan ataupun diperintahkan untuk bernikah semula. Mungkin disebabkan ada anak sudahkah, apakah. Yang itu pernikahannya dia bergantung kepada rukun nikah. Sama ada, banyak nih orang tanya uncle ni, sah ke tu uncle isteri dia tanpa pengetahuan dan keizinan saya? Jangan silap. Lelaki kalau dia mau kawin, dia tidak perlu minta izin isteri dia. Dalam undang-undang dia cuma perlu diwajibkan memaklumkan melalui pemakluman notis permohonan poligami. Itu dalam kes permohonan poligami. Dalam kes pengesahan, di mana dorang sudah nikah kampung atau nikah Thailand ke atau nikah di mana-mana yang bukan berdaftar, dia cuma mau mengesahkan di mahkamah. Dalam kes ini, kebiasaan amalan, memang isteri pertama tidak akan dipanggil sebab perkara sudah jadi, cuma mau disahkan either nikah itu sah ataupun tidak. Okey? Faham Aizah? Itu uncle punya pendapat. Okey? Bagaimana pula kalau contoh, ni ramai ni, uncle terkejut, uncle pernah kena WhatsApp, dia mau berpoligami. And then uncle tanyalah gaji dia berapa. Dia cakap bakal laki dia gaji 2,000. Uncle pun pening. Gaji 2,000. Masih lagi B40. Ada hati mau kahwin dua. Confirm tak lulus. Sebab apa? Isteri pertama dia mau kasih nafkah pun belum tentu lepas. Kalau dikira kita punya kos kehidupan sekarang di bandar KK ni, atau mana-mana bandar lah, bagi uncle 2,000 tu confirm dah cukup. Mana lagi mau bayar rumah sewa. Kalau yang menyewa lah. Kalau yang membeli rumah mau bayar hutang bank. Mana lagi mau bayar kereta, minyak kereta, barang dapur. 2,000 confirm tidak cukup. Macam mana yang tak cukup satu bini pun mau hidup susah. Ini kan lagi berpoligami. So, apakah yang perlu seorang isteri pertama buat apabila suaminya menghantar notis permohonan poligami? So, kamu perlulah memaklumkan pihak mahkamah tentang suami kamu yang tidak mampu. Contohlah, biasa lelaki pohon poligami akan di-reject macam yang tadilah, gaji 2,000 saya tak mampu. Yang kedua, mungkin duitnya kuat, tapi kesihatannya tidak, orang cakap tidak melayakkan dia. Macam mana kesihatan tu? Contohnya kencing manis. Kencing manis ni, well known, dia punya awang tu dia susah mau berdiri. Maksudnya, kadang-kadang boleh berdiri, masa kencing manisnya stable. Bila kencing manisnya tidak stable, tinggi, dia susah mau berdiri. So, golongan ini confirm akan di-reject daripada berpoligami, menyusahkan bini kedua. Yang pertama pun dah cukup, nafkah batin, lagi mau cari pasal, pergi mau bagi saluran gunung sama isteri kedua. So, yang ini pun biasanya akan ditolak. Faktor kesehatan ataupun contoh macam penyakit prostat. Penyakit prostat ni kita tahu dia punya awang pun susah berdiri, dia punya senapang. So, biasanya benda ni pun akan ditolak.
Yang itu dari segi faktor kesehatan. Dari segi faktor kemampuan keuangan juga akan diambil kira. So, isteri boleh membuat bantahan di mahkamah terhadap permohonan suami yang ingin berpoligami. Okey. Macam mana pula lelaki yang mampu dari segi batin dan zahir? What should kamu buat jika kamu seorang isteri mendapat surat notis permohonan poligami? Yang ini kebanyakannya yang happen, di mana si isteri akan menuntut cerai. Ini yang selalu berlaku. So, pada malam ni Uncle bagi tips, dengar baik-baik. Apabila suami membuat permohonan poligami yang kamu tidak boleh mau lawan ataupun mereject tuntutan dia sebab dia sehat, dia mampu. Cuma hati kamu tidak mau dimadukan. So, Uncle punya advice, kamu tuntut nafkah isteri semasa, nafkah anak semasa, dan harta sepencarian semasa dalam proceeding poligami. Okey, why Uncle cakap begini? Kamu akan untung 3 kes. Kes pertama, kamu akan dapat nafkah isteri. Time ni lah kamu boleh minta yang selesa. Bolehlah minta 2-3 ribu sebab dia cakap dia mampu mau kahwin 2. Okay, that's the time yang kamu boleh demand. Yang kedua, kamu boleh demand juga untuk nafkah anak sebab dia cakap dia mampu lagi kan untuk satu keluarga. So, kamu mintalah yang sesuai dengan keperluan anak-anak dan keperluan isteri. Yang ketiga, kamu minta declare di mahkamah mana-mana harta yang kamu, bukan yang kamu tu maksud Uncle sama ada suami kamu beli ataupun nama berdua, kamu mau buat pengisytiharan harta pencarian. Declare awal-awal. Kalau boleh, minta terus si husband cakap, okay, yang ini harta pencarian, bagi aku terus ni rumah. Ini kereta pun minta. Okay? Itu adalah step yang betul. Bukannya minta cerai. After mahkamah mengeluarkan perintah poligami dan juga memerintahkan harta pencarian, nafkah anak, nafkah isteri, jika kamu merasakan kehidupan berpoligami ini kamu tidak juga boleh get through, barulah terakhirnya kamu membuat tuntutan cerai. Apabila kamu nampak suami kamu tidak dapat berlaku adil. Bukannya laki mau poligami terus minta cerai, rugilah kamu. At least kamu cakap, it's okay. Kamu terus minta 3 kes, free lah 3 kes. Itu pengalaman Uncle selaku praktis di mahkamah. Okay? Itu tips yang sangat berguna. Yang banyak wanita, dia tidak akan terfikir benda ni. Okey, macam mana mau bantu yang ada kawan saya, isteri pasport, suami IC. Tapi dia orang kahwin kampung, sudah dapat anak, baru mau sibuk urus surat beranak. Anak untuk jadikan warga negara, bolehkah lagi dibantu tu Uncle? Jawapan dia boleh. Tiada masalah. Kita tiada limitation time untuk buat pengesahan nikah kampung tersebut. Yang penting ada saksi, ada bukti bergambar. Okey? Alright, soalan seterusnya. Saya nak tanya, kalau suami tak bagi nafkah macam mana? Suami tidak bagi nafkah, kamu boleh buat tuntutan nafkah di mahkamah syariah. Alright, kita ada siapa ni? Melitan. Bolehkah buat visi dengan suami di Sabah yang si isteri di Australia? Kes naik mahkamah cerai. Jawapan dia boleh membuat permohonan. Okey. Ni siapa ni? Cik Aj. Nak tanya, kalau sijil nikah hilang and saya nak submit untuk ambil sijil cerai macam mana?
kalau nak tanya, sijil nikah hilang. Bila hilang, kamu buat laporan polis and minta cetak balik di Jabatan Agama. Okey, puan? Siapa ni? Cik Az. Lepas tu mau submit untuk ambil sijil cerai. Okey, kamu boleh buat laporan polis terhadap kehilangan sijil nikah and then bagi laporan polis tu di Pejabat Agama saja. Okey? Why so serious, buddy? Oh, lain juga dia punya nama ni. Tolong jawab pertanyaan saya. Sebenarnya nikah kampung tu sahkah atau tidak? Bahasamu ni menarik betul. Tolong jawab pertanyaan saya. Uncle jawablah ini. Macam mana uncle mau tahu sahkah atau tidak sah? Kalau kamu tidak beritahu apa situasi kamu bernikah, cukupkah tidak 5 rukun? Sahnya nikah kampung bila rukun nikah dipenuhi. Tidak sah nikah kampung kalau rukun nikah tidak komplit. Yang selalunya tidak komplit adalah selalunya wali. Banyak orang keliru. Siapa bawali perempuan ni sepetutnya? Ada orang cakap saya berwalikan orang yang kasih nikah, imam kasih nikah. Itu bukan wali. Wali ini adalah, yang pertama adalah bapa kandung. Bila bapa kandung mati, siapa yang jadi wali? Adik-beradik lelaki. Itulah wali. Okey, ada orang cakap, uncle saya ni mualaf, mana ada wali? So, wali dia adalah wali hakim. Siapa wali hakim? Wali hakim hanya boleh diperolehi daripada mahkamah syariah, bukan imam kampung di belakang rumah. Okey. So, kamu kena buat permohonan wali hakim di mahkamah syariah. Okey. Faham siapa ni? Tolong jawab soalan saya. Why so seriously? Okey. Kak Long Iza. Kena pergi pejabat agama tempat awak nikah. Siapa lagi ni? Bergantung kes. Saya dulu 6 bulan. Oh, ada yang menjawab ni. Experience. Okey. Okey, kes seterusnya. Seumur hidup saya ingat tips uncle tu. Thanks you uncle. Wow. Alright. Okey, ingat kalau ada permohonan poligami, minta dulu 3 perkara. Nafkah isteri, nafkah anak dan hartas pencarian. So, kalau sudah dapat perintah, kamu rasa tidak boleh get through untuk dipoligamikan, barulah boleh tuntut cerai. Rapidah Rashid. Uncle, macam mana suami yang ada lafaz cerai, tapi rujuk balik melalui ucapan saja. Dia ajak untuk kemas kini di MUIS, dia tidak mau pula. Begini, mana-mana lafaz cerai yang berlaku di luar mahkamah perlu disahkan di mahkamah. Sama ada berlaku rujuk ataupun tidak, kamu kena maklumkan di mahkamah nanti. Biar hakim yang putuskan sama ada lafaz itu sah ataupun tidak. Okey, faham Puan Rapidah? Dayang Noraini. Waalaikumsalam. Uncle mau tanya, kalau suami isteri setuju nak bercerai atas alasan tak ada sefahaman, mahkamah akan proses ke? And berapa lama prosesnya? Yes, mahkamah akan proses. Dia akan proses dalam kadar segera. Biasanya dalam masa 1 bulan tu boleh selesai lah. Contoh hari ini daftar kes, dia bagikan 1 tarikh lah untuk lafaz cerai. Kalau nasib baik mungkin dalam masa 2 minggu dia boleh bagi. Okey, itulah yang orang panggil cerai fast track. Persetujuan, okey? Alright. Okey, kita dah. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam. Saya dari Sempurna. Okey. Sekejap uncle baca yang lain dulu. Dia tak bekerja uncle. Nak tuntut macam mana? Tuntutlah di mahkamah. Mahkamah dah tiada pun cakap seorang suami itu bekerja atau tidak, dan kamu tidak boleh tuntut. Tiada. Tuntut saja. Mungkin keluarga suamilah yang akan membayar. Okey, salam dari Sempurna. Saya nak tanya, akibatnya kalau si suami tidak bagi kerjasama atas perintah mahkamah, boleh dipenjarakan. Lina N. Assalamualaikum uncle. Waalaikumsalam.
Kita ada apa nih? My Iris. Salam Uncle, nak tanya, apakah tuntutan ganti rugi selepas cerai ya? Okey. Ganti rugi selepas perceraian. Ganti rugi perkahwinan betul kena panggil. Ganti rugi perkahwinan ni dia merujuk kepada hutang si suami. Contoh, semasa kahwin si suami pernah menggadaikan emas kamu. Itu standard. Yang kedua, mungkin dalam perkahwinan suami pernah berhutang, dia suruh kamu buat loan peribadi tapi duit dia yang pakai. Yang itu boleh minta ganti rugi perkahwinan. Ataupun semasa nikah dia buat satu perjanjian di mana dia akan bayar berian kamu sebanyak RM50,000, tapi sampai kesudah anak 6 pun berian kamu belum pernah diberikan. Mungkin baru bayar RM10,000, ada lagi baki RM40,000. So, hutang-hutang seperti begini kamu boleh tuntut di dalam ganti rugi perkahwinan. Okey? Siapa lagi ni? Faizal Liza. Assalamualaikum Uncle. Si isteri mahu tuntut cerai sama suami, tapi si isteri ni tiada IC. Macam mana? Orang yang tiada IC, sijil nikah pun tiada. Macam mana lo mau minta cerai? Okey, mana-mana orang yang tiada IC, macam mana mau bernikah di Malaysia? Mesti dulu ada dokumen, sama ada pasport ataupun IC lah. Nak kisahlah IC warna apa. Kita ada Lin 901 ke? Tuan, setiap hari saya tak nampak peranan suami saya dalam rumah tangga kami. Apa perlu saya buat? Bincang baik-baik. Apakah yang kamu maksudkan dengan peranan suami di kepala fikiran kamu? Kalau kamu cakap peranan suami bagi nafkah, bagi tahu dia tolong bagi nafkah. Kalau cakap melindungi, tolong lindungi. Minta sayang, tolong sayangi. Mau nafkah batin, tolong minta nafkah batin. Dia bincang baik-baik dulu. Bincang baik-baik tidak dapat, baru buat tuntutan di mahkamah syariah. Okey? Anlian ke ni? Waalaikumsalam dan selamat malam. Okey. Alright. Soalan seterusnya, apakah yang diperlukan untuk buat tuntutan ganti rugi tersebut? Dokumen. Kalau kamu cakap emas kamu digadaikan, mesti ada dia punya risit pajak gadai. Kalau kamu cakap kamu buat loan on behalf suami kamu mesti ada dokumen buat loan. Contoh loan bank rakyat RM20,000. RM20,000 ni setelah dapat, kamu transfer ke akaun suami sebab mau jadi modal dia berniaga kono. So, yang transaksi transfer kepada akaun suami itulah bukti. Okey? So, bila suami suruh kamu buat loan dan kamu memang mau tolong dia, jangan bagi cash. Transfer ke akaun dia ataupun bank in kan ke, paling bagus transfer lah daripada akaun kamu ke akaun bank dia. Barulah ada bukti transaksi berlaku. Kalau kamu bagi cash, kita mau perlu saksi lagi. Tidak dapat bawa saksi, kamu tidak boleh sabitkan dia di mahkamah. Okey? Uncle, kalau sudah kena jatuh talak 1, boleh nikah balik lagi ke dengan bekas suami? Boleh. Actually, kalau kamu lafaz talak rajai, kamu boleh rujuk pun dalam tempoh iddah. Kalau sudah habis iddah, kamu boleh nikah semula. Janji talak 1 dan talak 2. Talak 3 tidak dapat. Okey? Uncle, kalau sudah bercerai, penjagaan anak kepada siapa? Okey, dia bergantung kepada fakta kes. Tapi kebiasaan memang sama si mama. Sebab mama adalah paling utama. Terutamanya anak lelaki di bawah 7 tahun dan anak perempuan di bawah 9 tahun. Tapi ada beberapa kes bapa yang dapat. Contohnya, mamanya ni tidak kompeten ataupun tidak berkaliber dalam menjaga anak. Contohlah, so si bapa boleh dapat. So, tapi bapa kena buktikanlah yang dia lebih baik menjaga anak. Okey? Salam tuan, mau tanya, kelas
Lepas cerai, bekas suami wajibkah tanggung bayar segala bil-bil bekas isteri? Wajib tanggung dalam tempoh edah, tidak wajib setelah habis edah 3 bulan. Okay, Uncle, thank you. Sama, alright. Uncle, kes saya tadi. Siapa ni? Kristina. Begini, mula-mula kami nikah kampung, lepas tu balik tempat kerja si suami. Bertahun bila kami balik ke Sabah, kami nak urus sijil nikah sekali dikata nikah kampung kami tidak sah sebab saya mu'alaf. Okey. Tahun 2017 tadi baru settle kes dan nikah semula, tapi status nama anaknya kami tidak ingat nak sebut semasa di mahkamah, Uncle. Okey. Jadi soalan saya, Uncle, status nama anak saya macam mana lah itu? Okey, begini. Better jumpa directly kepada peguam. Okey, kalau kamu orang Sabah boleh direct jumpa Uncle lah. Sebab Uncle perlu tahu fakta kes. Nikah kampung bila, anak lahir bila, so benda tu kena tahu. Okey. Yusni Zahyun, Uncle, cover kes seluruh Sabah kah? Yes, bosku. Uncle buat kes seluruh Sabah. Okey. Memang Uncle cover. Yang setakat ni Uncle belum pernah cover, Uncle belum dapat kes sempurna dengan kinabatangan. Mahkamah lain Uncle sudah masuk. 2 kes ni lah sempurna dengan kinabatangan, Uncle tak pernah buka file situ. Belum ada demand lagi lah. Memang Uncle pusing. Every month Uncle pergi Sendakan, Uncle pergi Tawau, Uncle pergi Beaufort, pergi Keningau, okay? Papar, Kota Blut, Kudat, memang Uncle ada pergi situ. Alright, salam tuan, mau tanya kalau bercerai isteri kena report di pejabat agama dulu atau cari lawyer dulu? Salam tuan, mau tanya kalau bercerai, dia begini, better kamu cari peguam ataupun kamu, macam mana ni? Kalau bercerai isteri, okey, bercerai ni dia perlu bercerai di mahkamah, okey? Kalau macam contoh kena cerai luar mahkamah, kita kena buat tuntutan pengesahan lapas cerai luar mahkamah. Kinabatangan kampung saya, hihihi, ya, okey. Alright. Okey, Uncle cover, alright. Ya, kinabatangan Uncle belum pernah lagi buka file di situ. Setakat ni Uncle belum ada demand daripada 2 mahkamah ni, sempurna dengan kinabatangan. Mahkamah lain Uncle sudah masuk buka file. Alright. Kalau tiada soalan, Uncle rasa Uncle mau sambung. Uncle, kalau saya ambil bantuan guaman atas kes pasah, bayaran dorang macam mana? Setahu Uncle kalau bayaran guaman JBG free ya. Paling-paling mengkali bayar RM10 ke RM20. Tapi Uncle rasa pendapatan tu mesti di bawah 2,000 kalau mau dapat peguam kerajaan ni. Okay? So info, untuk siapa yang mau dapat bantuan kerajaan di Sabah, kamu perlu ke Wisma MAA dekat api-api situ. Okay? So kamu boleh juga minta bantuan lawyer kerajaan daripada Wisma Wanita. So ada 2 channel lah kalau mau dapat peguam kerajaan. Mungkin kalau bayar pun RM10-20 lah rasanya. Okay? Kalau selain daripada tu, peguam swasta lah. Okay? Peguam swasta. Alright. Apa lagi Uncle mau jawab? Okay, tidak. So, okay. Tadi Uncle bagi tahu apa yang perlu dilakukan apabila sudah nikah kampung. Terutamanya kes yang ada dengan cerita ni, dia punya nikah telah diputuskan tidak sah. Okey. Dia pernikahan yang tidak sah tidak menjejaskan anak itu untuk dinasabkan sekiranya perkahwinan itu batil ataupun tidak sah. Contohlah, kamu nikah kampung. And then selepas nikah kampung, sebulan selepas tu ataupun seminggu selepas tu baru kamu mengandung. And then anak ni lahir. Maksudnya kemenjadian anak itu adalah selepas berlakunya perkahwinan.
Jadi, tapi nikah kampung. Jadi, golongan anak yang begini, dia boleh dinasabkan. Faham ah? Setelah membuat pengesahan pernikahan kampung itu. Alright? Tapi, perlu melalui proses suami isteri itu untuk bernikah semula. Buat permohonan poligami, buat wali hakim, bagi yang mualaf itulah. Okay? And then sudah nikah, baru boleh buat nasab anak. Okay? Okay, Uncle rasa soalan pun Uncle sudah cover. Kita pun sudah berkeudara lebih kurang 45 minit. InsyaAllah besok kita akan sambung balik sesi live kita. Masa yang sama, InsyaAllah dalam jam 9 macam gitu. So, kita akan sambung balik sesi soal jawab isu-isu perundangan syariah. Nak kisahlah, mungkin sebab Alhamdulillah melalui Uncle punya live ni, ada juga beberapa Uncle punya klien daripada overseas, okay, yang ikut serta di dalam live kita untuk memahami. Contohnya macam kes cerai. Untuk maklumat kamu, Uncle telah berjaya menyetelkan beberapa kes perceraian yang melibatkan isteri ataupun suami yang berada di luar negara. Okay, so Uncle telah kasih selesai tanpa kehadiran dorang ke Malaysia. Waktu dululah PKP, yang sebelum PKP pun pernah. So, memang boleh memohon kebenaran jika satu pihak tu berada di luar negara. Tadi awal-awal ada orang tanya, bolehkah buat VC? Kita tidak pakai VC, kita panggil dia Google Meet. Mahkamah akan menggunakan metode Google Meet di dalam perbicaraan. Tapi kena buat permohonan melalui peguam. So, siapa yang tiada peguam tu memang susah lah mau dapat online VC ataupun Google Meet perbicaraan perceraian. Dan Uncle pernah juga handle case bagi wali hakim melalui Google Meet juga. Klien berada di Singapura, dia punya mamak berada di Sabah sebagai saksi, and then hakim berada di Sabah. So, benda ni memang pernah dibuat. So, don't worry. Sekarang ni, kita punya mahkamah pun sudah mulai untuk mengapply ataupun menggunakan mana-mana sistem IT. Okay? So, this is a good news bagi mereka yang berada di luar negara. Okay? Alright, thank you. Join Uncle. Semasa buat tuntutan ganti rugi itu, saya perlu peguamnya. Bagi Uncle, perlu. Sebab kalau kamu tidak peguam, how you want to prove ganti rugi perkahwinan tu? Kalau buat sendiri, Uncle dah rasa boleh tembus lah. Sedangkan ada peguam pun, peguam terkial-kial macam mana mau kasih bukti ganti rugi perkahwinan tu. Dia kena proof. Kalau kamu cakap suami menggadaikan emas, kena cari tu pajak gadai punya surat, apa semua saksi mau dipanggil, apa lagi. Contoh macam buat loan peribadi, bank punya agreement loan tu, lepas tu macam mana mau proof kamu bagi itu duit, kamu loan peribadi bagi suami. Sebab kalau tidak, kamu dapat buktikan kamu bagi suami itu duit, dia tidak boleh dianggap hutang perkahwinan. Itu hutang kamu sendiri. That's why itu benda tu kamu perlukan seorang yang arif di dalam undang-undang. Melalui Uncle punya share ni, mustahil lah untuk kamu master di dalam prosedur undang-undang tu dalam masa beberapa jam. Sedangkan peguam tu sendiri pun belajar bertahun-tahun, sudahlah ambil degree undang-undang mau 4 tahun, and then semasa jadi peguam pun ambil kursus pendek lagi sehari. So, benda ni complicated, sangat rumit. Lainlah kalau macam permohonan wali hakim, senang je lah. Mau bercerai persetujuan bersama, itu senang lah, kan? Without lawyer pun memang boleh buat. Contoh mau buat tuntutan faraid, harta pusaka, itu senang lah kalau faraid, kan? Bawa saja tu semua dokumen harta, bagi tahu mahkamah, okey yang Arif, saya mau mohon harta ini difaraidkan. Itu memang senang lah. Tapi kalau mau fight, yang ini harta ditapuk, yang itu harta karena sorok tidak dikeluarkan, kamu mesti perlukan seorang pengamal perundangan untuk cari jalan macam mana mau proof harta itu. Benda ni
Mustahil lah orang yang tiada background undang-undang boleh handle kes macam gitu kan. Lama ada yang berbagi salam. Apa hukum kalau suami pernah cakap saya sudah tiada hak ke atas kamu? So yang ini dia kira kategori lafaz kinayah, lafaz yang samar-samar. So kamu perlu buat pengesahan di mahkamah. Sebab mana-mana berapa biasanya bayaran untuk khidmat lawyer, dia bergantung kepada lawyer tu sendiri. Kamu carilah lawyer mana yang kamu mau lantik, and then tanya dia berapa harga. Okay? Mana-mana lafaz cerai yang samar-samar, dia perlu didaftarkan dan kita perlu ambil keterangan yang tukang cakap. Sebab perlu tahu dia punya niat, apakah dia cakap macam itu. Biasanya orang begini ni, niat mau bercerai lah, kebiasaan. Tapi kita tengoklah apa keterangan daripada pihak suami. Dia mau mengakukan tak? Kalau dia tidak mengaku, so kalau hakim putuskan tidak bercerai, mau tidak bercerai lah. Okay? Alright. Okay, sama-sama. Okay, Alhamdulillah. So, kita time's up sehari ini. Malam ni. Kita sambung lagi malam besok. Thank you for join Uncle punya live. Thank you, thank you. So, mana-mana kita punya sharing yang bermanfaat, tolong sebarkan dan sampaikan kepada mereka yang bertanya soalan yang sama dalam kita punya isu pada malam ni. Sebab ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi bekalan kita sampai bila-bila. Okay? So, kita jumpa lagi. Uncle ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya.